Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar semua? Cikgu doakan awak semua berada dalam keadaan sihat. Okey, ingat sekarang ni tak boleh keluar rumah kalau tak ada keperluan. Okey, so tajuk yang kita nak belajar hari ni ada kaitan dengan apa yang berlaku sekarang. Okey, iaitu tajuk mikroorganisma. Jadi dalam tajuk ini, apa yang cikgu nak awak tahu ialah cikgu nak awak semua dapat kenal 5 jenis mikroorganisma yang wujud di persekitaran kita. Okey. Okey, yang pertama. Sebelum kita lanjutkan, apa itu mikroorganisma? Okey, siapa tahu angkat tangan? Okey, bagus. Mikro. Apa maksud mikro? Mikro maksud dia kecil, halus, seni. Organisma pula ialah satu hidupan, satu benda hidup. Maka mikroorganisma bermaksud hidupan seni yang kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, kalau kamu tengok kat sini, kebanyakannya. Maksudnya ada mikroorganisma, maksudnya keluarga mikroorganisma tapi dapat dilihat dengan mata kasar. Tapi ada mikroorganisma yang kita tidak dapat lihat dengan mata kasar. Okey, itu maksud dia. Jadi macam mana nak tengok mikroorganisma ni? Tengok ni. Kita gunakan sejenis alat yang dipanggil, siapa tahu? Okey. Raihan. Apa Raihan jawapan dia? Okey, bagus Raihan. Nama dia ialah mikroskop. Jadi untuk lihat mikroorganisma yang seni, yang halus, okey, yang terlalu halus, kita gunakan mikroskop. Ini mikroskop. Okey. Okey, kita terus masuk kepada jenis-jenis mikroorganisma yang awak perlu tahu. Okey, yang pertama, nama mikroorganisma itu ialah fungi atau fungi. Okey, ni dia punya rupa dia. Biasanya dia duduk dekat dia tumbuh pada sumber-sumber yang dia boleh hidup lah, seperti muko yang hidup pada roti. Kalau awak tengok roti tu kan, roti yang expired tu, yang ada hitam-hitam tu kan, itu ialah fungi. Okey, nama fungi itu ialah mukur. Macam ni lah. Okey, ataupun yeast. Yeast juga, yeast yang digunakan dalam kita buat roti tu kan. Bagi roti tu kembang, kita guna yeast. Okey, yeast itu juga sejenis mikroorganisma. Okey, kalau kita tengok sini, inilah jenis mikroorganisma yang kita boleh nampak dengan mata kasar lah. Sebab kalau kita tengok pada roti kan, kita boleh nampak yang tumpuk-tumpuk tu. Ini mikroorganisma yang kita boleh lihat dengan mata kasar sebab dia punya size dia besar sedikit. Okey, so ini ialah jenis mikroorganisma yang pertama, iaitu fungi. Okey, ingat ya? Okey, sekarang kita teruskan kepada jenis yang kedua. Okey, ini ialah yang kedua. Protozoa. Jenis mikroorganisma yang kedua ialah protozoa. Okey, contoh protozoa seperti paramecium. Ni rupa dia. Dan ameba. Ni rupa ameba. Nampak tak dia gerak-gerak tu? Sebab dia hidup. Ya? Sebab dia hidup. Okey. Protozoa ini biasa dia hidup di kawasan dalam air seperti kolam, sungai atau kawasan lembap. Sebab itulah kalau air daripada sungai,
daripada kolam, kita tak boleh minum terus. Kenapa tak boleh minum terus? Siapa tahu? Ya, pandai. Sebab dalam air kolam, air sungai yang mengalir tu, dia ada hidupan seni yang kita tak nampak. Kalau contoh ni protozoa ni. Apa jadi kalau kita minum air yang ada protozoa ni? Boleh menyebabkan sakit perut. Okey? Okey, ini contoh yang kedua ya. Jenis yang kedua, protozoa. Okey, sekarang kita pergi yang ketiga. Yang ketiga ialah alga. Okey, ulang sama-sama. Alga. Okey, contoh alga seperti spirulina. Spirulina dan plankton. Spirulina ni kalau dia warna hijau warna hijau macam lumut tu. Manakala plankton, kalau awak tengok cerita SpongeBob SquarePants kan, ada plankton tu kan. Inilah dia. Plankton hidupan seni yang tinggal dalam laut. Okey. Alga ini juga kita boleh temui di dalam kolam, tasik, sungai atau laut. Okey, alga. Okey, seterusnya bakteria. Okey, sebut bakteria ataupun bakteria. Okey. Ni contoh rupa bakteria. Okey, yang ini ni Bacillus Tuberculous. Okey, bakteria hidup dalam hampir di semua tempat seperti di tanah, air dan udara. Maksudnya bakteria ni dia boleh berada dekat sekeliling kita lah. Okey, dekat tanah. Mungkin dekat buku awak ada bakteria. Dekat tangan awak ada bakteria. Dan dalam perut kita pun ada bakteria sebenarnya. Bakteria baik sebab ada bakteria yang berguna dan ada bakteria yang menyebabkan penyakit. Kalau awak tengok apa yang susu culture tu kan. Dalam dia ada bakteria baik kan. Boleh membantu penghadaman kita. Okey. Tapi dia dalam keluarga mikroorganisma lah. Okey. Yang empat ya bakteria. Okey, dan yang kelima virus. Okey, virus. Ni rupa virus. Ni rupa-rupa virus. Takut kan? Ada tajam-tajam macam ni. Virus adalah mikroorganisma yang paling halus antara semua jenis mikrob. Virus boleh berada di hampir semua keadaan. Udara, tanah, laut, air, kolam. Semuanya ada virus. Sebab kita tak nampak je. Okay? Virus boleh menyebabkan penyakit. Contoh influenza, selsema, HIV. Dan sekarang ni lah. Yang glamour sekarang ni kan. COVID-19. Coronavirus. Dia panggil nama coronavirus sebab bentuk dia macam crown. Macam apa? Crown raja-raja tu. Mahkota raja. Nampak ada spike-spike ni kan. Jadi virus ni boleh menyebabkan penyakit. Sebab itu kita kena tutup. Kita kena pakai pelitup muka. Kena pakai mask. Untuk halang virus daripada masuk dalam tubuh kita. Okey, sebab dia halus. Dia berada di mana-mana. Sebab itu kita kena cuci tangan. Supaya virus ada kat tangan tu hilang. Ya? Okey. So, itulah dia tadi 5 jenis mikroorganisma. Okey. So, kesimpulannya, mikroorganisma ialah hidupan seni yang kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ya? Okey. Dan awak perlu ingat 5 jenis mikroorganisma. Okey, mari kita ulang sama-sama. Yang pertama, fungi. Yang kedua, protozoa. Yang ketiga, alga. Yang keempat, bakteria. Dan yang kelima, virus. Okey, yang ini awak kena ingat. Kena hafal. Okey. Dan kalau awak ada pertanyaan, awak boleh tanya cikgu dekat ruangan komen.
Okey, kita akan bincangkan dan cikgu akan jawab. Okey? So, cikgu harap awak terus boleh belajar walaupun kita sekarang duduk di rumah. Kita gunakan apa yang kita ada untuk kita terus belajar. Okey, jaga diri baik-baik. Cikgu ucapkan terima kasih dan selamat belajar.